Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah start dah? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain wa ba'd. Khabar semua, kami anak-anak, alhamdulillah, syukurillah, sehat-sehat semua, alhamdulillah. Semua sehat? Alhamdulillah. Wa syukurillah. Mai sehat, mai? Sehat, alhamdulillah. Okey, kalau sikit-sikit sesama, sakit-sakit pening kepala tu cabaran, ya. Cabaran. Insya-Allah. Sabar dapat pahala insya-Allah. Ya. Okey, anak-anak, hari ni kita baca. Hari itu kita telah membaca salah satu daripada tanda kekuasaan Allah, betul? Okay, apa tu tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang kita pernah baca? Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Okey, siapa yang ingat apa dia punya fokus perbincangan dia? Ya? Kita dah bincang itu kan? Kita dah sebut kan? Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala menjadikan kamu, iaitu manusia, daripada turab, daripada tanah. Okay. Summa idza antum basharun tantashirun. Kemudian idza antum basharun, maka kamu jadilah kamu manusia, maka jadilah kamu daripada tanah itu basharun, manusia, ya, yang bertebaran di atas muka bumi ini. Okey, bertebaran, ya. Itu kita dah bincang, itu tentang kejadian manusia. Kita dah bincang sifat-sifat manusia, ya, kelebihan-kelebihan yang ada pada manusia, ya, keistimewaan yang ada pada manusia. Dan hari ini kita akan baca satu lagi ayat selepas itu, iaitu ayat ke-21 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Okey, ayat ini bermaksud daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala juga ialah Allah menjadikan bagi kamu dari diri kamu isteri-isteri. Okey, maksudnya apa dia? Ayat yang pertama, ayat yang sebelum ini kita baca ialah Allah Ta'ala cerita di antara tanda kekuasaan Allah ialah Allah menjadikan manusia. Tapi tak lengkap, ya. Artinya tak lengkap kekuasaan Allah Ta'ala itu kecuali Allah Ta'ala mencipta lagi, bagi menambahkan lagi tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah Ta'ala cipta manusia, Allah Ta'ala cipta pula isteri-isteri bagi manusia tersebut. Ada bagi lelaki lah, dan bagi isteri ni makna pasangan, ya. Makna isteri-isteri tu ada dia bagi makna pasangan lah. Makna kalau lelaki bagi perempuan, perempuan bagi lelaki lah maksudnya, ya. Artinya itu pun tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan dalam dunia ni semuanya lelaki. Apa jadi? Lelaki semua. Kan lahir-lahir macam mana nak lahir? Artinya macam Allah Taala jadikan Nabi Adam. Kan? Maknanya macam Nabi Adam terjadi pada tanah, makanya Allah Taala cipta manusia semua daripada tanah. Contohnya macam Nabi Adam keluar lelaki semua dalam dunia ni, tak ada perempuan. Apa jadi? Agak-agak berkembang tak manusia? Tak berkembang lah, kecuali Allah Ta'ala buat yang baru lah. Allah Ta'ala cipta yang baru. Maknanya tidak tak habis lah penciptaan Allah Ta'ala tu, tidak akan berhenti. Maknanya Allah Ta'ala sentiasa kena buat manusia, contohnya. Okey? Sama juga kalau perempuan semua, Allah Ta'ala jadikan ciptaan manusia ni semuanya perempuan. Macam mana nak berkembang? Tak berkembang, kan? Jadi sebab itulah Allah Ta'ala jadikan pasangan. Jadi menjadikan pasangan itu sebenarnya adalah salah satu daripada tanda apa? Umi? Tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala maha bijaksana. Allah Ta'ala tahu bahawa manusia ni bila dijadikan Allah Ta'ala, maknanya tujuan Allah Ta'ala cipta manusia ini yang berpasang-pasangan itu ialah antaranya ialah untuk apa? Antaranya ialah untuk memastikan kelangsungan hidup manusia. Artinya bila manusia ada lelaki, ada
perempuan, bila sampai waktu balik, kakak sampai waktu balik dia pun nak kahwin contohnya. Bila kahwin maka beranak pinak. Kalau seorang tu dapat 10 macam Umi, masya-Allah kan. Meriah kan. Alhamdulillah. Jadi di situ caranya berkembangnya manusia dalam muka bumi ini. Dan kita tahu bahawa manusia ini seperti mana yang kita jelas dulu ini, manusia ini dijadikan oleh Allah Taala sebagai khalifah di atas muka bumi. Ya. Sama jelah pasangan jugalah. Semua ada pasangan. Tapi khususnya sebab haiwan ni tidak dipersoalkan di akhirat. Jadi Allah Taala tak sebut banyak tentang haiwan. Ya, sebab haiwan ni dia dijadikan Allah Taala untuk manusia. Kan? Untuk manusia. Dia tidak banyak tanggungjawab kecuali kalau kita menzalimi dia lah. Kalau kita zalimi binatang contohnya kucing apa ni, saja pula telinga dia. Saja je main-main. Apa jentik telinga dia tanpa sebab. Kan? Terajar dia sepak dia macam setengah orang letak dalam washing machine. Sampai mati. Ada setengah orang macam tu. Ada kes sebut ni. Kena tangkap oleh polis. Kena tangkap. Salah Salah. Salah dunia, salah akhirat. Diviralkan. Dia letak dalam washing machine, dia ambil gambar, video, diviralkan. Itu salah dari sudut undang-undang dunia, salah. Umi, jangan selalu buat Okey. Dalam undang-undang dunia pun salah. Ada undang-undang dia khusus untuk memelihara binatang pun ada undang-undang. Mana menyiksa haiwan pun salah ikut undang-undang. Dia boleh dihukum, maknanya boleh didenda, boleh dipenjara dan sebagainya. Hukum akhirat pun sama. Maknanya kalau binatang-binatang yang diseksa di dunia, akhirat esok dia akan tuntut dengan manusia. Akan diberikan balasan mengikut apa yang dibuatkan kepada dia. Okey, sebab itulah binatang tak banyak cerita dalam Quran. Baik, sebab itulah manusia yang banyak diceritakan oleh Allah Taala dalam Quran, kerana manusia inilah makhluk yang manusia dan juga jin lah. Jin pun tak banyak cerita dalam Quran, tapi banyak cerita tentang manusia, sebab manusia itu sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Jadi kita sebutkan tadi bahawa manusia ini dijadikan oleh Allah Taala sebagai khalifah. Khalifah adalah pemimpin. Jadi sekurang-kurangnya pemimpin itu bagi manusia adalah memimpin diri dia sendiri, paling kurang. Paling kurang dia memimpin diri dia sendiri. Macam mana pimpin diri sendiri? Amin. Macam mana orang itu boleh memimpin dirinya sendiri? Artinya kita lah yang menentukan kehidupan kita sendiri. Kita pimpin diri kita. Okey, jadi memimpin ini sekurang-kurangnya kita boleh pimpin diri kita sendiri. Pimpin diri kita sendiri artinya kita tahu benda itu buruk, maka kita jauhkan. Itu memimpin diri sendirilah. Kita nampak benda itu baik, maka kita galakkan diri kita. Kita sendiri yang menyuruh diri kita buat baik. Boleh tak? Diri kita suruh buat baik. Kita boleh sendiri, boleh? Boleh kan? Sebab kita yang memimpin. Bila kita memimpin, kita buat keputusan. Betul? Artinya kita yang buat keputusan. Bila tengok benda ni baik, aku nak buat baik. Itu keputusan, itu memimpin diri. Bila tengok benda buruk, buat keputusan. No, tak boleh. Ini haram, ini berdosa. Ini Allah Ta'ala marah. Maka kita yang buat keputusan. Itu paling kurang peringkat kepimpinan. Dalam hidup kita ni, kita memimpin untuk diri kita. Itu paling kurang. Itu sebahagian daripada khalifah lah. Khalifah ni sebagai pemimpin. Jadi kalau dia boleh memimpin diri dia sendiri, maka peluang untuk dia menjadi pemimpin di peringkat yang lebih tinggi ada besar peluang dia. Tapi kalau pimpin diri sendiri pun tak mampu, macam mana dia nak pimpin orang lain? Kan? Kita tak mampu nak pimpin diri sendiri. Kita pun buat keputusan salah betul, salah semua. Kan? Buat keputusan salah, ini buat keputusan salah, buat salah, yang buruk pun buat juga. Buat keputusan yang salah. Buruk. Benda haram, buat keputusan nak buat juga. Itu pemimpin yang salah, yang tak baguslah. Kalau dia salah buat, maknanya memimpin diri pun salah, macam mana dia nak pimpin orang lain? Abi contohnya. Kalau semua Abi buat salah belaka, macam mana Abi nak betulkan anak? Tak boleh. Sebab dia kepimpinan ni dia melalui, antaranya ialah melalui qudwah, ikutan. Dia orang yang memimpin ini dia perlu jadi role model, ikutan. Okey ya, soalan. Kalau kita dalam keluarga ni, keluarga anak di keluarga macam dia buat salah anak dia dalam duit. Anak dia pun dah ikut, dia nak ubah anak dia supaya. Betul. Okey. Memang betul lah. Abi pun banyak buat salah. Anak pun ikut banyak benda yang salah Abi kan? Ada tak?
Ada tak yang anak-anak ingat benda salah, Abi buat, kawan semua pakai ikut yang salah tu? Tak masa dia pimpin diri je. Okey. Takut. Tak. Tak apalah, kita buat contoh. Kalau ada Abi kena minta maaf yang banyak lah. Kalau ada ajaran salah ke, ajaran sesat ke, kan? Yang Abi amal ke, yang Abi suruh ke, tiba-tiba rupanya salah. Ataupun Abi masa tu memang gitulah pegangan Abi, kan? Lepas tu tiba-tiba dapati, lepas tu Abi sedar, contohlah, sedar salah, benda tu salah, kan? Insaf, taubat. Itu tak ada. Kita dah didik dari awal dia kecil Okey. besar okey. Alhamdulillah. Okey. Itu contoh. Contoh sebab ayah tanya lagi contoh. Tapi kena bagi contoh lah. Jadi contohnya kalau contohnya memang betul lah. Sebab dia leadership by example. Apa disebut? Maknanya kepimpinan itu berasaskan kepada apa? Example, contoh. Dia kena jadi contoh. Maknanya seorang pemimpin itu dia kena jadi contoh yang baik kepada orang yang dipimpinnya. Sebagai contoh mudah. Kalau Abi tak solat, macam mana anda nak pimpin anak-anak supaya solat? Contoh, betul kan? Kalau Abi semayang seorang-seorang, kan pernah kan kita selalu semayang seorang yang dulu kan. Ini pun baru je kita mula semayang berjemaah balik. Ni PKP lah. PKP kan. Lepas tu nanti habis dulu ya. Nanti bagus lah ya, banyak soalan aktif lah tu. Okey. Baik. Jadi bila kita dulu kita tak solat berjemaah. Contohnya masing-masing buat hari. Amal Amir pun solat jemaah tak? Kalau kat rumah kan. Sebab selalu pergi surau kan. Semayang kat surau. Alhamdulillah. Anak-anak yang perempuan solat jemaah tak? Tak kan? Masing-masing buat hal sendiri. Jadi alhamdulillah sekarang ni kita dah buat keputusan dalam rumah ni wajib dalam istilah Habib lah, bukan wajib hukum Allah. Wajib istilah Habibnya solat berjemaah bersama-sama semua sekali dalam setiap waktu. Ini antara hikmah PKP lah. Hikmah PKP, Habib dulu pun sebab pergi sayang masjid surau, jadi anak-anak pun dia tinggal masing-masing buat hal masing-masing. Umi solat sendiri, anak-anak solat sendiri kan. Jadi sekarang tak, sekarang ni menjadi amalan yang wajib dilaksanakan di rumah kita, peraturan setiap solat waktu wajib solat berjemaah. Jadi kita jadikan itu sebagai prinsip hidup kita. Baik, dulu kita buat salah tak? Salah, tak betul, tak tepat. Sekarang ni sebagai pemimpin, Habib kena buat keputusan. Habib kena jadikan dia sebagai arahan, satu benda yang wajib diikuti. Mana kalau anak-anak tak ikut, berdosa lah. Kan? Itu peraturan. Jadi itu pemimpin. Walaupun dulu Abi buat silap. Dulu Abi pun buat silap. Abi pun solat sendiri. Yang tiba-tiba bila Abi nak berubah, jadi anak-anak tak bolehlah kata, Abi dulu tak solat Jumaat pun. Alah sibuk sekarang lah baru nak suka-suka Jumaat. Boleh tak cakap macam tu? Boleh je cakap, tapi dosa lah. Sebab menyakiti hati Abi. Sebab manusia ni, asal kita satu perkara yang kita faham, manusia ni dia berubah-ubah. Kan? Dan iman manusia ni pun dia ada masa naik dia, ada masa turun dia. Kan, Abi pun ada buat silap, anak-anak pun ada buat silap. Jadi masa kita buat silap, kadang-kadang kita tak tahu benda tu silap. Kadang-kadang kita rasa, apa masalahnya? Semayang, asal yang penting semayang. Itu pada pandangan kita yang dulu, kita kata yang penting kita semayang. Betul? Semayang Jumaat ni tak wajib pun, contohnya. Kan? Jadi itu pandangan kita mula-mula. Tapi bila kita dapat mungkin maklumat yang tambahan, ilmu tambahan, kita baca hadis galakkan supaya solat berjemaah itu lebih baik, kan? Contohnya, maka kita rasa rupanya sembahyang Jumaat lebih baik. So kita pun mula nak buat. Memanglah peringkat awal dia agak payah sikit, sebab kita kata bila kita tegur anak, dia kata Abi dulu berapa tahun tak pernah sembahyang Jumaat pun, sekarang baru nak. Itu dulu. Biarlah yang lepas kita kan manusia khalifah di atas muka bumi ni, dia kena berubah. Dia kena ke arah kebaikan setiap masa. Kalau dulu tak baik, takkan terus menerus tak baik. Takkan nak hidup dengan keadaan yang tak baik. Umi okey? Takkan nak tidur je kan? Adalah masa tidur, ada masa jaga, ada masa bermain, ada masa makan. Semua ada masa-masa dia. Masa ceramah tak boleh tidur. Masa ceramah lah, masa tidur kita tidur. Contoh. Boleh? Alright.
So, maksudnya dia kena berubah-ubah. Maknanya kita tak boleh nak kata, oh dulu awak macam tu. Itu cerita dulu. Dulu lain, sekarang lain. Dulu ramai orang yang kafir pun tak masuk Islam. Sekarang dia Islam. So, takkanlah bila dia cakap, contoh, Ustaz Abid Liu. Dulu tak Islam. Betul masuk Islam. Tapi takkanlah bila dia bawa orang nak pergi masuk Islam, dia kata awak tu kafir juga. Kan? Aku tak nak ikut awak lah. Bukan begitu. Kan? Kita ikut apa yang dia ada sekarang. Lupakan yang lepas. Lepas tu Allah Ta'ala pun boleh ampunkan dosa manusia yang lepas. Orang yang tak Islam, bila dia masuk Islam, Allah Ta'ala ampunkan segala dosa dia. Kan? Jadi itu bukan isu dia. Maknanya cuma mungkin sedikit payahlah untuk kita yakinkan orang, ya, untuk bila kita berdakwah kadang-kadang kita jomlah contoh hiaslah dulu tak pakai tudung, contohlah. Tiba-tiba insaf pakai tudung labuh lagi, contoh je kan. Itu memang contohlah, contoh saja. Lepas tu ada kawan kita yang dulu sama-sama rock, sama-sama tak pakai tudung. Jadi bila kita insaf, kita terasa tak nak pergi dakwah dia, terasa tak nak suruh dia berubah, sebab kita sayang kat dia. Kan, kita nak dia berubah supaya dia tidak lakukan dosa lagi. Kita mau bagi nasihat. Alah engkau tu teruk daripada aku hari tu. Aku tak adalah pakai seksi-seksi sangat. Engkau bukan setakat tak pakai tudung, bukan seksi lagi. Pakai skirt lah, baju belak. Contohnya. Yelah, kita pun cakap macam ni. Yelah, itu dulu. Itu semasa tu aku belum lagi dapat hidayah. Sekarang Allah, Alhamdulillah, Allah bagi hidayah kat aku. So aku pun nak engkau pun dapat hidayah. Kan? Yang lepas-lepas lah aku dah taubat, aku pun dah tak buat lagi. Kan? Aku harap Allah Ta'ala ampunkan dosa aku. Aku nak Allah Ta'ala juga ampunkan dosa kau. Kawan, kita kan kau baik. Contohnya. So itulah antara kaedah macam mana kita nak respon lah kepada orang yang bercakap macam tu. Kalau kita ajak dia berubah, boleh dia refer kepada apa yang kita pernah buat dahulu. Yang dulu. Manusia ni memang buat kesilapan dalam kehidupan dia, tapi Allah Ta'ala itu Maha Pemurah, Maha Pengampun. Ya, orang yang bunuh orang sampai 100 orang pun masih lagi Allah Ta'ala ampunkan dosa dia bila dia bertaubat dan meninggalkan segala keburukan-keburukan yang pernah dia buat. Okey ya, soalan. Jadi soalan angkat tangan, lupa dah soalan dia. Alright. So anak-anak yang dikasih sekalian, itu sajalah. Itu sajalah. Oh, angguk lebih bila dah nak habis tu, angguk lebih. Hilangkan ngantuk. Oh, hilang. Oh, bila sebut itu saja, hilang ngantuk Amal cakap. Bukan. Oh, nak hilangkan ngantuk. Okey. Okey anak-anak, itu saja untuk hari ni. Apa pun dah layu nampak macam khusyuk. Apa masih di sini, Pak? Jadi khusyuk ke? Nampak mata tu lain macam je. Okey, tak apalah. Itu saja, Umi. Umi segar tu. Dia cakap sekian saja, segar tu. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikannya. Yang baik daripada Allah SWT, yang lebih kurang terima kami sedih, minta banyak-banyak. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom makan.